Tolong share dulu. Ini tak banyak. Pilih dulu. Kau tag aku tak? Tak tag Ni ni. Tak ada tag. Tak tag kan? Prism tu masalah dia. Wah. Enggak. Cek kau dulu. Ezra Nasri. Page eh? Ha. Terpesona. Aku terpesona. Aura lain macam dengan orang popular ni kan. Syat. Oh, langsung. Ingat dulu. Tunggu dulu. Bagi share dulu. Share dulu. Peminat-peminat Dr. Zakrul, tolong share. Bukan senang ni nak live dengan dia ni. Memang belum rumah ni ha. Aura lain macam. Share dulu. Topik vitamin D. Topik Mati cerita jatuh. kita hari ni vitamin D Senyap kan? Ya, aku share lagi tu lagi kat page tu ni. Ezra. Apa khabar? Okay, share dulu. Assalamualaikum. Bukan senang kita nak bersama dengan Dr. Zakrul kita Dah ni dapat kan. 50 baru aku cakap. Tengok dia punya syarat lain macam. So tolong share dulu, tolong share 50 dulu. pun saya cakap. Bukan senang ni nak bersama-sama sesi dengan Dr. Zakrul ni. Bagi 50 share dulu kawan-kawan. Saya ada orang bagi kuih. Kuih tak. Breakfast dia pagi dapat kuih tart dah. Tak. Dapat kuih tak. Tak coklat. Cadbury ni lah. Ni dapat tart nenas. Tart nenas. Morning. Morning. Tart nenas Azu homemade. Azu homemade. Ni pun sama. Ini pun Azu homemade dari Merck, daripada Cadbury. Okey. Best. Okay, sila share. Share lah, bagilah 50. Kita naikkan lagi viewer. 50 baru Dr. kita Zakrul nak 50 pula. Jom. Maaf terpesona. Aku terpesona. Okay, apa dia? Kita nak cerita apa? Topik Good morning hari para ni, mes. kita nak tanya Dr. Zakrul tentang vitamin D punya masalah di kalangan kanak-kanak. Sebab hari tu kan saya dah cakap budak-budak kanak-kanak sekarang ni banyak kekurangan vitamin D. So kita nak tanya input Dr. Pakar macam mana. Sebab saya tak pakar kanak-kanak, kita tanya Dr. Pakar kanak-kanak. Vitamin D daripada kanak-kanak. Sebenarnya first kali bila kita tengok vitamin D sebenarnya selalunya kita pediatrik tengok vitamin D ni seawal. Banyak orang silap faham. Kita tengok vitamin D apabila majority baby yang kita diagnose prolonged jaundice. Prolonged jaundice. Ajak kawan yang nak kecam, saya tak pakai mask di rumah saya tak pakai mask pasal di rumah saya. Saya masuk rumah orang, saya pakai mask Dia pakai mask pasal dia masuk rumah saya, okey. So dia pakai mask. Sebelum tu jangan kecam benda-benda merepek-repek. Okey. So bila kita nak cerita mengenai vitamin D, kita pediatric majority of us will make a diagnosis of vitamin D deficiency bila kita kata breast milk jaundice. Okey. Majority breast milk jaundice cases adalah related dengan vitamin D deficiency. Selalunya tak semestinya. Walaupun kita kata, because bila kita kata breast milk jaundice pasal
once we want to make a diagnosis of breast milk jaundice, we have to exclude other pathologies. Maksudnya kita kena tengok diagnosis yang lain yang disebabkan oleh thyroid, oleh kencing, oleh hati, oleh infection. So majority adalah disebabkan oleh vitamin D deficiency. Itu dia. Macam mana vitamin D deficiency ni boleh ada dengan baby-baby ni? Patutnya bukan kalau dapat ibu punya susu, patut dah cukup ke vitamin D tu? Kalau kita kata because bila kita tengok begitu, majority orang kita, especially Malaysian, kita take things for granted. Pasal kita tahu vitamin D ni datang daripada cahaya matahari. Kita assume cahaya matahari itu sufficient. Akan tetapi sebenarnya vitamin D dalam cahaya matahari itu memang sufficient, tapi kita punya exposure terhadap vitamin D yang tak sufficient. Dan tak pasal orang kita kebanyakannya, kalau orang perempuan Melayu, majority bertudung sekarang. Tak macam zaman mak-mak kita dulu, free hair, metek dalam bas mini, bagi susu anak selamba je dulu. Sekarang malu tak bertempat, kau seksi tapi kau tak boleh susu pun anak. Kau seksi gila juga, tapi kau tak boleh susu pun anak, contohnya lah. Tapi yang sebenarnya orang kita banyak kebanyakannya bertudung. Dan kedua, pergi gelap balik gelap. Bila pergi gelap balik gelap, kita terlepas exposure kepada vitamin D. Dan bila kita nak bercakap mengenai source of vitamin D, makanan kita pun sebenarnya tak mencukupi dari segi nutritional input terhadap vitamin D. Jadi automatically ibu-ibu yang mengalami masalah dahulu, ibu-ibu mengalami masalah. Macam the studies yang telah dibuat oleh 3 universiti tertua Malaysia, UKM, UM dan USM, by Prof Hamid Jan, Sinat study from UKM dan Prof Yazid. Memang kita tengok 80% wanita yang menyusukan anak ataupun wanita biasa mempunyai kekurangan vitamin D sebanyak 80%. Bukan kecil-kecil anak tu 80%. So 3 universiti conclude 80% orang perempuan mengalami kekurangan vitamin D dekat sini. Across the board, Melayu, Cina, India. Dahsyat tu. Tapi sampai tu kita makan je. Makan. Kan Macam mana pula kalau populasi kanak-kanak? Sebab saya ada baca dia kata dalam almost 75% kanak-kanak pun ada masalah kekurangan vitamin D. 80%. 80% bukan 75 ya. So, bila mak sebenarnya yang mengandung tu mak mempunyai zat. Mak yang akan menjadi main supplier kepada anak. So kalau mak mengalami kekurangan vitamin D, automatically baby pun akan mengalami kekurangan vitamin D. So bila dia kekurangan vitamin D, bila dia menyusu badan, susu pun tak cukup vitamin D dan dia akan mengalami kekurangan vitamin D. Contoh, ini adalah satu result seorang pesakit saya yang anak dia datang. Pesakit saya ni dia memang bertudung sejak umur 7 tahun. So kalau kita lihat, ini test dibuat di Gribbles pasal anak dia ada eczema teruk. So kita pun suggest lah anak on vitamin D. So untuk kita confirmkan, saya tak check terhadap terhadap anak, saya check mak sahaja. So bila kita check mak, bacaan 25 hydroxy vitamin D sebenarnya bacaan dia 30 nanomol. Bacaan yang normal adalah 74 ke atas. So dia deficient. More than half. So kurang lebih pada setengah. Dia memang dah kurang dia punya vitamin D. So menyebabkan anak dia akan ada masalah lah. So dia kurang vitamin D3, 25 hydroxy vitamin D. Jadi ini adalah satu sampel. Straightforward, saya kata kalau katakan dia tak nak check, sepenuh tangan lah mesti kurang. So yang betul kurang pun. So automatically bila dia pakai tudung daripada umur 7 tahun, so anak dia kurang vitamin D lah. Sampai anak nombor 3 pun tetaplah kurang. So bila dia kurang, anak pasti kurang. Bila anak pasti kurang, implikasi lebih besar terhadap anak. Because komplikasi yang paling teruk of course tulang. Tapi peringkat awal kita akan nampak masalah-masalah yang lain. Contoh eczema lah, recurrent infection lah, macam tu. So asma pun boleh jadi. Dia asma bukan direct correlation, direct relation dengan vitamin D. Cuma vitamin D membantu dari segi imun, mengurangkan inflammatory response.
bila disebabkan oleh alahan ataupun infection, itu role of vitamin D sebenarnya. Saya buka coklat pula. So dekat Mawar Medical Center kita ada buat test untuk cek vitamin D Kita boleh buat test di Mawar Medical Center dengan harga 150 kalau kita siap biodegradable. Test 4 hari dapat dah. Ni test dia kau cepat lah 4 hari. 4 hari So cepat bila orang perempuan kan, dia umur 30, ni umur 36. So bila umur dia 30, dia dah mula osteoporosis. Kalsium dah mula mobilize daripada tulang. Masuk pula dengan kurang vitamin D. Bila you menyusukan anak you akan jadi mangsa yang betul. Anak yang jadi mangsa yang betul-betul mengalami masalah. Pasal baby memerlukan 400 international unit vitamin D. Betul? Vitamin D. So kalau tak cukup 400 tu sebab sumber baby ni pun daripada susu mak dia saja. Betul. Kita tak bagi benda lain. Betul. So, kalau kita ambil susu kan, contoh kita ambil susu. Kita ambil susu lembu. Ya, tak berapa konten vitamin D. Kita ada 2 brand berbeza. Marah orang. Saya tunjuk susu. Walaupun aku tak tunjuk susu, ni susu lembu, ni susu. Dia tengok ni susu every 100 gram, 100 mils. Kalau kita tengok susu, alamak aku rabun. Okey. Vitamin D dekat sini per 100 gram adalah 9.5 sahaja. 95 atas per 100 mil 1.2 sahaja ataupun equivalent dengan 40 40 international unit per 100 mil. Okey, itu brand satu. Brand 2 adalah kurang lagi daripada tu 0.7. 0.7 sama dengan baru dalam 28 IU. 28 IU. See, 2 brand ni pun tak dapat nak cope. Tak boleh nak cope quantity susu lembu. Katakanlah dia minum 8 ounce. 8 ounce 240 masih tak cukup lagi. Masih tak cukup lagi. Kali 4 30 kali 4 baru 120. Tak sampai minimum requirement. Tak sampai. So susu formula tak menjawab persoalan kekurangan vitamin D. Tapi adalah kalau banding dengan yang lain. Tu sekarang ni ini dia solution dia. Itu solution dia. Yes. Vitamin D dalam bentuk liquid form. Vitamin D. Baby pun boleh bagi, kita boleh bagi. Kita bagi vitamin D 400 unit. Mari aku rasa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Lain macam Sedap ke? Vitamin D kita letak dalam ni. Boleh? Tak. Sedap. Dia lembut. I love that. Nenas. So apa bagusnya vitamin D Kasih Gold? Vitamin D Kasih Gold satu-satunya formulation sirap untuk baby seawal umur newborn. 1 drop 1 hari equivalent dengan 1 mil sehari. Selama 50 hari. Kenapa 50 hari? Pasal pediatrik memang akan jumpa anak you all sebulan sekali, maksimum 6 minggu. 6 minggu dalam masa 42 hari lah. So pada baby-baby yang prolong jaundice dekat luar sana, wajib ambil dulu. Unless kita tengok dia mungkin bila ada atresia atau apa benda. Tapi majority baby 90% adalah bermasalah prolonged jaundice secondary to breast milk jaundice. So bila breast milk jaundice wajar Saludin. Serius sedap siot. Kau nak? Kita post. Post. Contact Azu Homemade. Number 0117576638. Orang bagi aku makan sebenarnya. Pasal anak saudara bersunat dapat hadiah cuma. Makan lah. Tapi sedap weh. Jadi itu yang kita sedap tak ni. So kita all satu-satunya formulation yang ada sirap form dekat Malaysia ni adalah vitamin D by Kasih Gold. Dan add in sikit, kita punya vitamin D ni memang ada kelulusan KKM yes. For both supplementation dengan untuk digunakan sebagai ubat sekali. Yes. Bukan kaleng-kaleng punya vitamin D Dr. Saludin nak cakap apa Dr. Saludin? Aku Dr. Saludin kalau online aku risau. Muat dia tu? Betul. Tak udah aku tak cukup. Okay guys, ni itu siap sedap tak ni? Siapa nak tak? Siapa jawab soalan betul, saya bagi kuih tak.
Ini antara testimoni pesakit customer kita yang sebelum ni pernah kita dah bagi vitamin D untuk anak dia. So very simple, tak payah, boleh bagi direct terus ataupun boleh campur dalam susu pun boleh. Sebab vitamin D kita lagi specialnya larut dalam air. Yes. Sebab vitamin D selalunya dia larut lemak. So dia orang punya stabilizer base pun dia akan pakai minyak, olive oil selalunya kan. Betul. So satu, dia akan berminyak. Kalau campur dalam air akan bergumpal-gumpal. Yang kedua, memang rasa pun lain macam lah sebab olive oil kan. Tapi kita punya water soluble, rasa pun palatable, tak ada rasa berminyak. So insyaAllah boleh makan untuk anak anda. Kau nampak tak? Bila doktor tak ada kerja kan? Inilah isu dia. Kau nampak tak ada masalah bila COVID doktor tak ada kerja. Doktor makan kuih, doktor makan kuih tart, doktor cerita pasal vitamin D. Inilah. So kena buka sekolah. Vitamin D pasal budak-budak kita pun ada masalah, tak dapat vitamin D pasal pergi gelap balik gelap. So sekarang ni bila duduk kat rumah lagilah tak dapat vitamin D pasal Tak boleh main panas. tak main panas, tak keluar rumah. Duduk dalam rumah. Anak-anak duduk dalam rumah. Main duduk tengok tab, osak mata, sakit belakang, apa lagi? Tak dapat vitamin D. Lepas tu kena marah dengan mak, psikologi terganggu. Rasa terbeban. Tu sebenarnya yang berlaku. So doa kena buka sekolah. Bagi Dr. Zakrul ada pesakit ke depan ni. Tak buka sekolah, aku tak ada pesakit. Aku makan tart, PKP pun aku gemuk. Tak dapat gemuk. Ini coklat nak, kita test coklat lah. Kau tak nak kan? Rasa sedap ni. Itu orang sesi raya Cina berada. Coklat okey lah. Sedap. Sedap. Tak terkata dah, sedap. Sedap siut. Saludin boleh order. Balik tak passion. Nanti gemuk weh. Coklat ni. Siapa nak tanya soalan ni? Tanya soalan cepat. Kalau saya jawab. Kalau vitamin D, selain daripada supplementation, kata ni lah pemakanan susu, daripada ikan-ikan, tapi daripada laut sejuk lah. Kalau laut Cina Selatan, laut ini tak laku kan ikan tu Jenis ikan tu tak ada. sebab sumber makanan ikan-ikan ni dia kena plankton yang ada kaya dengan vitamin D. Tu plankton yang kaya dengan vitamin D ni memang dekat laut sejuk je. Jadinya kos untuk beli benda-benda ni pun mahal lah sebab laut sejuk kan. So siapa-siapa ada soalan nak tanya Dr. Zakrul, sila tanya. Sila tanya Dr. Saludin. Tembangan dia ni. Dr. Saludin nak tanya. Tanya apa Dr. Saludin? Harga dia? Kau sajalah. So vitamin D yang kita jual ni, tu vitamin D bukan agenda Yahudi ke? Dia macam ni lah. Vitamin D ni memang dia Orang Yahudi pun makan. orang Yahudi pun makan. Dan Allah Ta'ala bagi mengikut cahaya matahari, dan dia bagi distribution dia tu adil. Vitamin D ni dah diberi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala melalui cahaya matahari dia. Jadi cumanya orang Yahudi, tapi yang peliknya Yahudi pun kurang vitamin D. Yahudi pun mengalami kekurangan vitamin D. Rabbi Ortodoks menutup aurat secara mutlak pun kurang vitamin D. Tang mana pula agenda dia? Kalau dia pun kurang vitamin D, lainlah dia hypervitaminosis kan. Kalau dia hypervitaminosis, barulah boleh cerita kekurangan vitamin dia punya agenda. Tapi vitamin D ni kita orang punya, takkanlah aku nak bagi Yahudi. Bukan contoh, kau sajalah Saludin. Kan? Dia cakap pasal cahaya matahari kan. Saya baca dia punya time paling optimum untuk kena cahaya matahari ni daripada pukul 10 pagi sampai pukul 2 petang. Antara time tu. Yes. So takkan korang nak berjemur time tu kan? Takkan nak bagi anak-anak berjemur time tu kan? Weh Saleh, kau tak ada passion So harga vitamin D ni RM75 sahaja. Okay, boleh dapatkan daripada ejen-ejen Kasih Gold ataupun dengan saya, Dr. Zakrul pun boleh. Tak boleh komen. Kenapa tak boleh komen? Tak boleh ni boleh kata komen. No? So, okay. Ada soalan lain tak?
Ada soalan, tak apalah, nanti kita share FB. Nanti kita kacau Dr. Zakro sekali lagi. Okey, terima kasih bersama kita pagi ni. So jangan lupa dapatkan vitamin D untuk anak-anak anda, anak-anak kesayangan anda Okey. Bye. Gang Terengganu boleh jumpa Dr. Salihuddin dapatkan vitamin D. Betul, Dr. Salihuddin. Terengganu boleh jumpa Dr. Salihuddin. KTS. Boleh jumpa Dr. Salihuddin di KTS, ada vitamin D di KTS. KTS satu-satunya hospital yang ada vitamin D kita. Betul. So dapatkan di KTS. KTS 9 actually boleh covered by insurance kalau you all boleh justifiedkan kekurangan vitamin D punya results. So kawan-kawan yang kawan-kawan yang berada di Terengganu boleh jumpa Dr. Salihuddin, buat check vitamin D level low, memang confirm low, you all boleh cover antibiotik dengan vitamin D sebenarnya, tak ada masalah. Betul. Okey. Jadi semua boleh follow Dr. Izran. Follow Dr. Izran, kawan-kawan saya boleh boleh jumpa follow Dr. Izran. Pasal Dr. Izran rajin juga. Kita belajar daripada tokoh popular kita. Dr. Zakro. Okey, kawan-kawan semua, kita jumpa lagi insya-Allah. Nanti kita kacau Dr. Zakro sekali lagi. Okey, Assalamualaikum. Kau kena tambah lagi kau punya followers tu. Itulah.